Okey, banyak buah tembikai awak jual tahun ni? Ya, banyak. Tahun ini saya angkat dari Selangor dan Johor. Di sana ramai orang tanam tembikai. Dulu saya punya pembekal hanya 5 orang saja. Sekarang saya ada hampir 15 orang pembekal buah tembikai. Oh, baguslah macam tu, Tokey. Penawaran pasaran. Maksud penawaran pasaran. Penawaran pasaran dapat ditakrifkan sebagai jumlah kuantiti sesuatu barang dan perkhidmatan yang sanggup ditawarkan oleh semua firma dalam suatu pasaran pada suatu tingkat harga dalam tempoh masa tertentu. Kuantiti penawaran pasaran boleh diperolehi dengan menjumlahkan semua penawaran firma secara mendatar pada suatu tingkat harga dalam tempoh masa tertentu. Andaikan hanya terdapat dua firma, iaitu syarikat Daming dan syarikat kipas ikan yang mengeluarkan kicap. Pada tingkat harga RM3 sebotol, firma syarikat Daming sanggup menawarkan 500 botol dan firma syarikat kipas ikan pula sanggup menawarkan 1000 botol. Hal ini bermakna pada tingkat harga RM3 sebotol, penawaran firma syarikat Daming ialah 500 botol. Manakala penawaran firma syarikat kipas ikan ialah 1000 botol. Maka jumlah kuantiti penawaran bagi kedua-dua firma ialah 1500 botol. Ini bermakna penawaran pasaran kicap ialah 1500 botol. Melengkapkan jadual penawaran pasaran. Jadual penawaran pasaran disediakan untuk menunjukkan hubungan antara harga dengan kuantiti barang tertentu yang ditawarkan oleh semua firma dalam suatu pasaran tertentu. Sebagai contoh, perhatikan jadual yang diberi. Jadual menunjukkan dalam pasaran sos cili tersebut terdapat dua buah firma sahaja, iaitu syarikat Toman dan syarikat Udang. Kolom 1, 2 dan 3 menunjukkan kuantiti sos cili yang ditawarkan oleh syarikat Toman dan syarikat Udang pada pelbagai tingkat harga dalam hubungan positif. Kolom 1 dan 4 pula menunjukkan hubungan yang positif antara harga dengan kuantiti penawaran pasaran. Kuantiti penawaran pasaran sos cili dikira dengan mencampurkan kuantiti penawaran semua firma dalam pasaran pada setiap tingkat harga pasaran. Pada tingkat harga RM3, kuantiti ditawarkan oleh firma syarikat Toman ialah 6 botol dan syarikat Udang 3 botol. Kuantiti penawaran pasaran ialah 6 campur 3 bersamaan dengan 9 botol. Pada tingkat harga RM2, kuantiti ditawarkan oleh firma syarikat Toman ialah 4 botol dan syarikat Udang 2 botol. Kuantiti penawaran pasaran ialah 4 campur 2 bersamaan 6 botol. Pada tingkat harga RM1, kuantiti ditawarkan oleh syarikat Toman ialah 2 botol dan syarikat Udang 1 botol. Kuantiti penawaran pasaran ialah 2 campur 1 bersamaan dengan 3 botol. Jadual tersebut menunjukkan peningkatan harga pasaran daripada RM2 kepada RM3 akan meningkatkan kuantiti pasaran daripada 6 botol kepada 9 botol. Sebaliknya, penurunan harga pasaran sos cili dari RM2 kepada RM1 mengurangkan kuantiti penawaran pasaran daripada 6 botol kepada 3 botol. Hal ini adalah disebabkan oleh hukum penawaran di mana apabila harga meningkat, kuantiti yang ditawar akan meningkat. Manakala apabila harga menurun, kuantiti yang ditawar juga akan menurun. Ini menunjukkan hubungan positif di antara harga dengan kuantiti barang tersebut yang ditawar. Hubungan positif ini boleh dilihat melalui keluk penawaran pasaran. Melukis keluk penawaran pasaran.
Keluk penawaran pasaran ditakrifkan sebagai suatu keluk yang menunjukkan jumlah kuantiti sesuatu barang yang ditawarkan oleh semua firma pada satu tingkat harga tertentu. Lukiskan satu garisan menegak dari bawah ke atas dan labelkan dengan harga RM. Masukkan angka kosong pada titik origin. Kemudian, lukiskan pula garisan melintang dari kiri ke kanan, bermula dari titik origin dan labelkan dengan kuantiti botol di hujung garisan tersebut. Masukkan nilai pada garisan harga dengan nilai 1, 2 dan 3 mengikut ukuran grid yang tepat. Masukkan pula nilai pada garisan kuantiti dengan nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Merujuk kepada rajah tersebut, murid perlu memplotkan titik-titik A, B dan C. Seterusnya, titik A menunjukkan pertemuan harga pasaran RM1 sebotol dengan kuantiti penawaran pasaran iaitu 3 botol. Titik B pula menunjukkan pertemuan harga pasaran RM2 sebotol dengan kuantiti penawaran pasaran iaitu 6 botol. Titik C menunjukkan pertemuan harga pasaran RM3 sebotol dengan kuantiti penawaran pasaran iaitu 9 botol. Lukiskan satu garisan melalui titik-titik A, B dan C dan labelkan dengan S di setiap hujung garisan tersebut. Garisan ini dikenali sebagai keluk penawaran. Setiap titik pada keluk penawaran pasaran SS ini menunjukkan hubungan antara harga dengan kuantiti yang ditawarkan sos cili dalam pasaran. Menerangkan pembentukan keluk penawaran pasaran. Keluk penawaran pasaran dibentuk dengan menggabungkan kesemua keluk penawaran individu dalam pasaran secara mendatar pada pelbagai tingkat harga pasaran seperti yang ditunjukkan dalam rajah-rajah tersebut. Apabila kesemua keluk penawaran individu dalam pasaran, iaitu keluk penawaran syarikat Toman, iaitu S1 dan keluk penawaran syarikat Udang, iaitu S2 digabungkan secara mendatar pada pelbagai tingkat harga, keluk penawaran pasaran SS terhadap sos cili dapat dibentuk. Pada titik A pula menunjukkan pada harga sos cili RM1 sebotol, kuantiti yang ditawar oleh firma Toman ialah 2 botol dan kuantiti yang ditawar oleh syarikat Udang ialah 1 botol. Oleh itu, kuantiti penawaran pasaran sos cili ialah 3 botol. 2 botol campur 1 botol. Titik B pula menunjukkan pada harga sos cili RM2 sebotol, kuantiti yang ditawar oleh firma Toman ialah 4 botol dan kuantiti penawaran syarikat Udang ialah 2 botol. Oleh itu, kuantiti yang ditawar oleh pasaran sos cili ialah 6 botol, 4 botol campur 2 botol. Akhir sekali, titik C menunjukkan pada harga sos cili RM3 sebotol, kuantiti yang ditawar oleh firma Toman ialah 6 botol dan kuantiti yang ditawar oleh syarikat Udang ialah 3 botol. Oleh itu, kuantiti penawaran pasaran sos cili ialah 9 botol, 6 botol campur 3 botol. Apabila titik-titik A, B dan C disambungkan, keluk penawaran pasaran SS terbentuk. Keluk penawaran pasaran mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Hubungan antara harga dan kuantiti yang ditawarkan adalah positif atau langsung.